Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nuraini binti Siddiq. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk pengaruh faktor persekitaran terhadap perkembangan manusia. Okey, yang pertama ialah saya mengambil isu dan perbincangan yang boleh menjelaskan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi perkembangan, faktor-faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi perkembangan manusia. Okey, yang pertama ialah faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman ini berkait rapat dengan emosi, penyakit, zat makanan dan umur ibu ketika hamil. Manakala faktor luaran ialah melibatkan latar belakang keluarga, pengaruh rakan sebaya, peranan guru dan sekolah dan penyalahgunaan bahan. Okey, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang faktor-faktor tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori perkembangan yang dikemukakan oleh dua orang ahli psikologi, iaitu teori perkembangan oleh Arnold Gesell yang menjelaskan bahawa teori perkembangan ini berkait rapat dengan kematangan yang boleh mempengaruhi tingkah laku. Di mana Arnold ini menganggap bahawa tempoh kematangan ini biasanya tetap dan faktor kematangan ini merupakan faktor utama kepada kanak-kanak menjalani proses pembelajaran dan juga mempengaruhi tingkah laku mereka. Arnold juga menganggap bahawa faktor baka merupakan faktor utama dalam perkembangan kanak-kanak, di mana beliau menganggap bahawa faktor persekitaran dan faktor kebudayaan ini merupakan faktor sekunder atau faktor yang kedua yang mempengaruhi secara sedikit terhadap perkembangan kanak-kanak. Arnold juga menjelaskan bahawa perkembangan ini terbahagi kepada 5 tahap, iaitu peringkat yang pertama melibatkan bayi yang selepas dilahirkan sehingga umur 1 tahun. Manakala peringkat yang kedua melibatkan bayi ataupun kanak-kanak yang berusia 1 hingga ke 2 tahun. Peringkat ketiga 2 hingga ke 3 tahun, peringkat keempat 3 hingga 4 tahun, manakala peringkat yang kelima iaitu 4 hingga 6 tahun. Okey, manakala teori yang kedua ialah teori Jean Piaget, iaitu menjelaskan perkembangan berkait rapat dengan kognitif. Okey, ahli psikologi ini menganggap bahawa kecerdasan kanak-kanak dapat memahami sifat pengetahuan melalui peringkat tertentu, di mana Jean Piaget ini menganggapkan perkembangan berkait rapat dengan kognitif, iaitu pemikiran kanak-kanak tersebut. Dalam teori ini juga terdapat 4 peringkat. Yang pertama peringkat deria motor, peringkat praoperasi, dan ketiga peringkat operasi, dan yang terakhir peringkat operasi secara formal yang melibatkan kanak-kanak yang berusia 11 tahun ke atas. Okey, seterusnya seterusnya saya akan membincangkan faktor dalaman dalam mempengaruhi persekitaran terhadap perkembangan manusia. Yang pertama ialah emosi ibu. Okey, menurut Diaz 2012 menjelaskan dalam kajiannya, pada tempoh ini ibu yang hamil perlu menjaga keadaan emosi mereka supaya tidak memberi kesan kepada fetus dalam kandungan. Hal ini kerana para ibu yang hamil dinasihatkan tidak perlu mengalami sebarang tekanan ataupun kemurungan yang boleh menjejaskan tahap fetus dalam kandungan. Selain itu, antara isu-isu yang boleh menjejaskan keadaan emosi seperti perubahan fizikal, iaitu seperti perut semakin membesar, kaki si ibu yang hamil membengkak. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kesukaran untuk melakukan aktiviti harian kerana mereka terganggu dengan keadaan fizikal mereka yang boleh mengubah emosi mereka. Baik, yang kedua ialah zat makanan ibu. Menurut Mora dan
Nestle pada tahun 2000 menjelaskan bahawa nutrisi atau pemakanan ini perlu diberikan perhatian yang lebih terutama dalam tempoh prenatal. Okey, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya juga menjumpai beberapa kajian bahawa terhadap makanan ibu ketika hamil. Para ibu dinasihatkan oleh doktor bahawa ketika hamil para ibu perlu mengambil seperti makanan tambahan dan makanan yang mempunyai mikronutrien yang tinggi. Hal ini kerana kita sendiri tahu bahawa apabila ibu mengandung, si ibu apa sahaja yang si ibu makan, maka nutrien-nutrien tersebut juga akan diperolehi oleh bayi dalam kandungannya. Okey, kita juga jelas bahawa makanan tambahan seperti vitamin A yang amat bagus untuk ibu selepas melahirkan anak, manakala seperti makanan tambahan seperti folic acid, zat besi yang amat mempunyai kesan yang tinggi ketika ibu sedang mengandung. Okey, seterusnya ialah penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, AIDS, HIV dan thalassemia ini amat memberi kesan terhadap perkembangan kanak-kanak. Hal ini kerana si ibu yang mengandung dan mempunyai simptom-simptom penyakit tersebut mempunyai kesan terhadap kandungan seperti bayi yang pramatang dan tidak cukup bulan sebelum tarikh untuk dilahirkan. Manakala had umur ibu yang lebih berusia, maksudnya di sini had umur ibu yang berumur 40 ke atas mempunyai risiko untuk melahirkan dan boleh menyebabkan bayi tersebut mempunyai masalah pramatang. Okey, seterusnya ialah faktor luaran mempengaruhi persekitaran terhadap perkembangan manusia. Yang pertama ialah latar belakang keluarga. Menurut Kusumanias 2016, pendapatan sesebuah keluarga mempengaruhi tahap perkembangan manusia selepas bayi dilahirkan. Hal ini disebabkan dari segi pendapatan keluarga, dari segi bagaimana anak ataupun kanak-kanak itu membesar, seperti kasih sayang, sosioekonomi keluarga tersebut. Yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Kanak-kanak mempengaruhi tingkah laku dan pembuat keputusan yang lebih baik. Sekiranya persekitaran itu positif, maka hasil perkembangan akan positif. Namun jika ia negatif, maka hasil pembelajaran yang diperoleh daripada rakan sebaya tersebut adalah secara negatif. Yang ketiga ialah peranan guru dan sekolah. Peranan guru di sekolah ini amat penting kerana guru di sekolah mampu mendidik kepada perkembangan manusia iaitu kanak-kanak dari segi jati diri, ilmu pengetahuan, disiplin, siasat dan kepribadian yang unggul. Dan keempat, antara faktor luaran yang mempengaruhi persekitaran terhadap perkembangan manusia ialah penyalahgunaan bahan seperti dadah, merokok dan alkohol. Penyalahgunaan bahan ini mampu memberi kesan kepada perkembangan manusia sebelum kelahiran dan selepas bayi dilahirkan. Hal ini kerana sikap ibu bapa itu sendiri dalam mendidik anak-anak ketika selepas bayi dilahirkan, dan corak pembesaran mereka bergantung kepada sikap ibu bapa. Sama ada ibu bapa mampu mengelak dan menunjukkan teladan yang baik ataupun sebaliknya. Okey, secara kesimpulannya terdapat faktor dalaman dan luaran dalam mempengaruhi persekitaran terhadap perkembangan manusia. Okey, jelaslah bahawa sebagai para guru yang jelaslah bahawa sebagai bakal guru pada masa akan datang, saya membuka mata dan telinga untuk meneliti terhadap faktor-faktor yang boleh mempengaruhi perkembangan manusia. Hal ini kerana
perkembangan manusia ataupun lebih menjurus kepada kanak-kanak ini bergantung kepada sekeliling kita, terutama peranan guru dan di sekolah dan juga peranan ibu bapa di rumah. Hal ini kerana tanpa mereka kanak-kanak ini mungkin terdedah kepada risiko untuk perkara yang lebih negatif. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.